3, 2, 1, Dead Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Johari dari kumpulan akademik tahun 3 Matematik 2 kursus PISMP ambilan Januari 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ali Hafiz bin Roman dari kumpulan akademik tahun 3 Matematik 2 kursus PISMP ambilan Januari 2010. Bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan ialah dadu berbentuk. Sekarang, mari kita lihat lebih lanjut mengenai bahan bantu mengajar kami. Dadu ini terdiri daripada 6 permukaan di mana setiap satu permukaan mempunyai gambar bentuk 2 dimensi seperti segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga. Untuk menjalankan aktiviti ini, guru perlu menggunakan dadu berbentuk bersama-sama tali getah. Berikut merupakan langkah pelaksanaan aktiviti kami. Langkah 1. Murid-murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap satu kumpulan akan menjalankan satu pusingan. Langkah 2. Untuk pusingan pertama, seorang wakil kumpulan akan melontar dadu, manakala ahli yang lain akan bersedia dengan tali getah mereka. Langkah 3. Apabila murid telah mendapat bentuk yang dilontar, mereka dengan secepat mungkin perlu membentuk bentuk tersebut menggunakan tali getah. Mereka perlu membentuknya dengan meletakkan tali getah di bahagian kaki mereka. Langkah 4. Setelah bentuk terhasil, murid perlu menjawab soalan yang diajukan oleh guru, seperti Apakah bentuk yang telah dihasilkan? Bentuk ini mempunyai berapa sisi? Langkah 5. Untuk pusingan kedua, kumpulan kedua pula yang akan melontarkan dadu. Langkah pelaksanaannya sama seperti yang telah dilakukan oleh kumpulan sebelum ini. Begitu juga dengan pusingan yang ketiga. Langkah 6. Setelah aktiviti selesai, guru akan mengadakan refleksi dengan semua murid mengenai aktiviti yang telah dijalankan, seperti Berapakah jumlah bentuk yang telah kita hasilkan? Apakah ciri setiap bentuk tersebut? Apakah beza antara setiap satunya? Ayo, mari kita bersama-sama melihat gelagat murid-murid semasa melaksanakan aktiviti ini. Okey.
Okey Zarif, macam mana dengan permainan tadi? Seronok tak? Senang. Seronok. Okey, apa yang Zarif belajar tadi masa bermain? Dapat mengenal bentuk, mengenal Okey. sisi dan mengenal bucu. Bucu. Okey, jadi Zarif boleh fahamlah apa yang Zarif main tadi. Boleh. Boleh? Okey. Okey, Fatihah. Masa Fatihah bermain tadi, apa yang Fatihah dapat belajar? Fatihah dapat mengenali bentuk, contohnya seperti segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga. Oh, okey. Selain daripada tu, apa lagi yang Fatihah dapat pelajari? Fatihah juga dapat bekerjasama dengan kawan-kawan dan permainan itu sangat menyeronokkan dan boleh dan senang untuk dipahami. Setelah saya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan alat bantu mengajar dadu berbentuk ini, saya telah dapat mengenal pasti beberapa kekuatan dan kelemahan penggunaannya. Pertama sekali, ia memudahkan murid untuk mengetahui pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Permukaannya yang terdiri daripada bentuk-bentuk 2D yang pelbagai warna serta terang dapat menarik minat murid untuk mengingati bentuk-bentuk tersebut. Penggunaan tali getah untuk membentuk bentuk yang mereka dapat menyumbang kepada aktiviti berpusatkan murid, di mana murid sendiri membentuk bentuk tersebut tanpa bantuan guru, sekaligus mendalamkan lagi daya ingatan mereka. Selain itu, penggunaan alat bantu mengajar tersebut semasa belajar topik bentuk dan ruang menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan serta menghiburkan. Pengajaran secara tradisional seperti chalk and talk menyebabkan murid mudah berasa bosan kerana mereka hanya menerima ilmu diberi guru tanpa mendapat peluang untuk mempraktikkannya. Namun, dengan belajar menggunakan dadu berbentuk ini, murid-murid dapat belajar sambil bermain, menjadikan suasana pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Murid tidak akan mudah berasa bosan, malahan akan berasa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan semasa menggunakan alat bantu mengajar ini. Antaranya ialah pusingan aktiviti yang terhad kepada 3 pusingan sahaja. Memandangkan terdapat hanya 3 bentuk 2D sahaja yang telah dipelajari oleh murid, jadi hanya 3 bentuk sahaja yang dapat dimuatkan dalam dadu ini, menyebabkan hanya 3 pusingan sahaja yang dapat dimainkan oleh murid. Untuk mengatasi masalah ini, guru harus bijak membahagikan soalan supaya soalan yang berbeza ditanya kepada murid pada setiap pusingan. Pada pandangan saya, melalui alat bantu mengajar yang telah dihasilkan, terdapat banyak kekuatan yang boleh saya utarakan. Kekuatan pertama, murid-murid lebih mudah untuk memahami pengajaran yang disampaikan. Hal ini kerana melalui bahan bantu mengajar yang menarik seperti dadu berbentuk ini, murid-murid lebih mudah tertarik dan faham isi pelajaran yang saya sampaikan, iaitu mengenai bentuk 2 dimensi. Murid-murid boleh menyatakan terus bentuk yang tertera pada permukaan dadu seperti segi 4 sama, segi 4 tepat dan segi 3. Selain itu, murid juga boleh nampak dan bilang secara terus bilangan sisi bentuk-bentuk 2 dimensi tersebut apabila guru tanyakan soalan. Kekuatan kedua, murid lebih gembira dan seronok untuk belajar. Hal ini kerana murid lebih cenderung kepada bermain. Jadi dengan adanya aktiviti bermain sambil belajar ini, murid-murid lebih seronok dan mudah untuk terima apa yang disampaikan oleh guru. Perkara ini juga membantu mereka untuk mengingat dalam jangka yang panjang kerana mereka telah melalui pengalaman belajar tersebut. Manakala kelemahan alat bantu belajar ini ialah tidak sesuai digunakan semasa waktu pengajaran yang panjang kerana aktiviti ini mengambil masa yang terlalu singkat. Jadi untuk langkah penambahbaikan, guru perlu menambah satu lagi alat bantu belajar sampingan seperti sepapan dam yang mempunyai beberapa soalan yang boleh menjana pemikiran murid. Murid akan lebih seronok dan tercabar.